Assalamualaikum dan salam muhibah bersua lagi dalam Galeri Nasional. Kali ini Galeri Nasional akan memaparkan teknologi hijau, PLKN dan artifak warisan Melayu di Rembau. Saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah mewujudkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Ia sebagai langkah ke hadapan Perdana Menteri sejajar dengan peranan Malaysia yang amat mengambil berat tentang alam sekitar. Komitmen dan inisiatif itu diharap dapat memperluaskan konsep teknologi hijau sehingga ke tahap penguatkuasaan dan pewujudan akta. Apakah itu teknologi hijau? Wartawan Galeri Nasional Nur Akmal Aziz ada butirannya. Teknologi hijau telah banyak dibincangkan oleh ahli-ahli akademik, penyelidik malah pembuat dasar. Namun, ia mungkin sesuatu yang masih baru bagi rakyat Malaysia. Teknologi ini bagaimanapun telah lama diamalkan, contohnya menerusi pencanaan kuasa hidro bagi penghasilan tenaga elektrik. Kesedaran untuk menggunakan teknologi ini terus meningkat, terutama dengan kemunculan isu pemanasan global dan krisis minyak baru-baru ini. Teknologi hijau mempunyai banyak takrifan dan ia bergantung kepada skop tertentu. Secara umumnya, mengikut laman web carian Wikipedia, teknologi hijau juga dikenali sebagai teknologi persekitaran dan teknologi bersih. Ia bermaksud penggunaan teknologi yang menjamin pengekalan alam semula jadi dan menjamin persekitaran hidup manusia agar sentiasa bersih dan sihat. Teknologi ini berkait rapat dengan pembangunan lestari, penggunaan tenaga boleh diperbaharui, pencarian sumber tenaga baru dan pembuatan peralatan atau mesin yang menggunakan tenaga pada tahap optimum serta mesra alam. Malaysia, sebuah negara yang amat mengambil berat tentang alam sekitar. Komitmen dan inisiatif baru ini diharap dapat memperluaskan konsep teknologi hijau sehingga ke tahap penguatkuasaan dan pewujudan akta berkaitan. Dalam proses melaksanakan teknologi ini, banyak bidang yang boleh diberi tumpuan dan diperkasakan lagi. Misalnya, bidang tenaga yang boleh diperbaharui dan pencarian tenaga baru. Meningkatkan penggunaan tenaga solar dan memperkenalkan penggunaan tenaga daripada sumber angin dan ombak juga akan menyumbang kepada penggunaan teknologi hijau ini. Sebagai sebuah negara pertanian, Malaysia seharusnya menggunakan kelebihan ini bagi menghasilkan tenaga daripada hasil pertanian dan sisa buangan pertanian. Ia secara tidak langsung akan menyokong penggunaan konsep sisa sifa, zero waste. Penghasilan tenaga daripada sisa buangan pepejal mesti terus ditingkatkan untuk kepentingan alam sekitar. Sementara itu, konsep bangunan hijau atau lebih dikenali sebagai green building yang menumpukan kepada penjimatan tenaga, air dan bahan pembuatan haruslah dipertimbangkan untuk dikuatkuasakan dalam pembinaan bangunan di negara ini. Penjimatan tenaga di bangunan hijau banyak berdasarkan kepada reka bentuk dan penggunaan bahan binaan termaju. Konsep ini telah diterima di beberapa negara maju seperti Jerman, Amerika Syarikat dan Britain. Sebagai negara pengeluar kenderaan, selain mempunyai banyak kenderaan di atas jalan raya, Malaysia juga mesti memikirkan dengan serius untuk mengembangkan penggunaan enjin hybrid. Ia dapat menjimatkan penggunaan bahan api dan mengurangkan pencemaran. Di samping itu, penggunaan kenderaan berkuasa elektrik dan bahan api bio juga perlu diberi tumpuan. Teknologi hijau juga akan membuka ruang kepada para penyelidik untuk meneroka dan memantapkan lagi penyelidikan. Bagi memacu ekonomi negara, kepelbagaian produk ekspor juga dapat ditambah dengan mengekspor produk hijau yang dihasilkan. Pasaran untuk teknologi hijau amat besar, khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui atau renewable energy. Contohnya, industri solar fotovoltaik PV telah dikenal pasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk negara.
Bagi memastikan pelaksanaan teknologi hijau yang lebih efisien, sebuah kementerian khas telah ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan teknologi hijau di Malaysia. Sebenarnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menubuhkan kementerian ini dengan nama Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, ialah satu penekanan polisi yang sangat penting di mana pendekatan ini diharap akan dapat membantu menangani masalah alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, terdapat banyak kemusnahan alam sekitar yang berlaku akibat daripada aktiviti manusia. Beberapa ahli akademik dan penyelidik telah mencipta produk menggunakan aplikasi teknologi hijau dengan tujuan mengurangkan pergantungan terhadap penggunaan bahan api fosil. Ciptaan motosikal berkuasa hidrogen dan kereta solar oleh sekumpulan penyelidik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menjadi contoh terbaik untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengutamakan alam sekitar yang lestari. Motosikal alaf baru yang dikenali sebagai H2 Motif ini menggunakan hidrogen untuk menggerakkan fungsinya, mampu bergerak sehingga 110 km sejam. Ia mengambil masa 3 tahun untuk dihasilkan dengan mengaplikasikan konsep mesra alam kerana tidak mengeluarkan sebarang asap dan bunyi. Jentera yang dihasilkan oleh Pusat Perniagaan Teknologi Termaju UTM ini telah dipandu uji di Afrika Selatan. Pandu uji ini telah dijalankan sejauh 4,715 km bermula di Pretoria melalui Cape Town dan Durban, Afrika Selatan. H2 Motif turut memenangi anugerah khas Armada Hijau. Bagi mengurangkan kesan pemanasan global dunia, rekaan trisikal suria Universiti Teknologi Malaysia dan H2 Motif ini mampu mengekalkan persekitaran sihat dan mesra alam. Kesedaran tentang pentingnya aplikasi sains alam sekitar atau teknologi hijau ini bukan hanya terletak pada para penyelidik dan saintis, malah oleh manusia sejagat seperti meminimalkan penggunaan air. Sebagai contoh tentang tarif guna air. Ya, memang tarif menggunakan air semakin banyak kita guna air, semakin banyak air sisa yang terhasil, terjana. Jadi caranya bagaimana kita nak kurangkan penggunaan air secara tak langsung, mengurangkan penjanaan air sisa. So, ada banyak cara. Salah satu pada caranya kita ubah sistem di tandas kita, di mana setiap kali kita flush, ya, air yang keluar itu air yang minimum, bukannya yang sistem lama. Sistem lama tu 12 liter sekali flush. Ya, kalau kita flush 20 kali satu hari, kita menggunakan 240 liter air je untuk flush saja, belum lagi untuk mandi, belum seumpamanya. Itu satu kaedah. Kaedah kedua ialah kita pastikan sistem tarif kita itu tidak menggalakkan orang menggunakan air banyak. Dan ini juga adalah kaedah lestari. Ini juga adalah selari dengan outcome penggunaan teknologi hijau. Teknologi hijau juga mampu mengurangkan pelbagai masalah pencemaran alam sekitar yang menyebabkan pemanasan global dunia dan kesan gas rumah hijau. Jadi kita kena fikir apakah teknik ataupun kaedah untuk kita melumpuhkan plastik tersebut dengan lebih berkesan. Sebab plastik ni memanglah dia akan mencemarkan alam sekitar. Kalau kita buang di dalam sungai ke dalam parit, dan dia berkumpul dan sebagainya, memang dia akan mengakibatkan bencana. Sebab plastik ni dia sensitif, ya. Bila kita buang dalam longkang, dalam plastik dia berkumpul, maksudnya semua benda-benda lain pun akan berkumpul sama. Okey, contohnya kalau kita buang di dalam longkang yang kecil, memang dia memang akan jadi berkumpul dan lama kelamaan mungkin kalau ada panas ataupun kena minyak sedikit, memang dia akan jadi lembik dan bekas itu dia akan jadi form satu blocking agent. Dia akan menyekat apa-apa pengaliran. Itu salah satu yang kadang-kadang kita lihat benda tu kadang-kadang very simple, amat-amat mudah, tetapi dia akan menghasilkan bencana yang agak besar jugalah. Walaupun proses perubahan cuaca secara global tidak dapat dihalang, tetapi masyarakat boleh menghalangnya. Berkongsi kereta salah satu cara mengatasi masalah ini kerana ia boleh mengurangkan pelepasan gas karbon monoksida yang membawa kepada pencemaran udara. Selain itu, kita juga boleh mengurangkan penggunaan barang elektrik seperti penghawa dingin dan peti sejuk yang mempunyai gas klorofluorokarbon CFC
dan bahan kimia daripada racun serangga yang dikenal pasti memberi impak negatif terhadap alam sekitar. Dan teknologi hijau ini adalah merupakan satu teknologi ataupun aplikasi teknologi atau sistem-sistem ataupun program-program yang kita adakan bertujuan untuk menjadikan alam sekitar ini lebih sustainable ataupun lebih livable. Jadi dengan ini teknologi hijau ini sebenarnya adalah menyumbang kepada kesejakatan dari segi kehidupan alam sekitar dan juga kehidupan manusia yang lebih baik. Masyarakat sebagai pengguna juga harus mengutamakan pembelian barangan elektrik yang cekap tenaga seperti penggunaan lampu dan mentol yang cekap tenaga. Pelbagai inisiatif kini dijalankan oleh pihak kerajaan dengan kerjasama Universiti Awam Tempatan dalam meningkatkan bidang kecekapan tenaga. Antaranya penubuhan Center for Education Training and Research in Renewable Energy and Energy Efficiency C3 oleh Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Antara program yang dijalankan oleh C3 ialah pameran program kempen penjimatan tenaga, kempen cekap tenaga di USM, pertandingan Eureka, kereta solar dan Karnival Sains dan Teknologi Kebangsaan. Apa yang diharapkan dengan iltizam yang tinggi ke arah pelaksanaan teknologi hijau di samping mengekalkan persekitaran hidup yang sihat akan memberi nilai tambah kepada pencapaian ekonomi Malaysia dalam jangka panjang. Apa yang lebih penting ialah konsep teknologi hijau mestilah disedari dan difahami oleh semua rakyat. Promosi mengenai kepentingan dan kebaikan teknologi hijau ini juga perlu diadakan sepanjang masa. Paparan itu tadi mengakhiri Galeri Nasional. Pun begitu, berpisah jangan gelisah kerana Galeri Nasional akan sentiasa memaparkan bahan penuh berinformasi menghiasi Galeri Nasional. Salam muhibah dan Assalamualaikum.